Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan kuliah kita, kuliah Hidayatus Salikin, dan sambung pada bab yang selanjutnya, faslun fi adabil walad ma'al walidain. Artinya ini suatu fasal pada menyatakan adab anak serta ibu bapa. Bab ini akan menghuraikan adab seorang anak terhadap ibu dan ayahnya. Bermula adab anak serta ibu bapanya itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah 10 perkara. Maksudnya adab anak terhadap bapa ini banyak, tapi Imam Ghazali menyebut dalam kitab ini Bidayatul Hidayah 10 saja. Pertama, bahawa mendengar dan mengikut ia akan segala perkataan ibu bapanya itu, dan segala yang disuruh oleh ibu bapanya itu wajib ia menerima akan dia, dan haram ia menyalahi akan dia, dan segala yang ditegahkannya itu wajib menjauh akan dia. Pertama sekali, apa saja yang diarah oleh orang tuanya wajib ia ikut, dan apa saja yang larang oleh ayah dan ibunya wajib dia ikut. Itu sedikit pun tidak boleh dibangkang. Umpamanya, kalau ibu ayahnya menyuruh ia berbuat maksiat, itu ditolak. La ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk untuk membuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau kedua orang tuanya menyuruh menyerutukan Allah. Dalam Al-Quran menyebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyerutui Allah, jangan ikut, jangan mentaati mereka, tetapi hendaklah berhubung baik dengan mereka dengan cara yang paling baik. Maknanya hubungan tetap ada, tetapi yang diarah tetap tidak boleh dibuat. Umpamanya kita dengar kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sudah pun masuk Islam, ibunya mogok lapar, tak mau makan. Kerana masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas ke dalam Islam, maknya mogok lapar, tak mau makan-makan beberapa hari. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ibu, kalaulah sekiranya nyawa ibu itu ada 100, keluar satu, saya tetap tidak akan keluar dari Islam ini. Akhirnya maknya masuk Islam dengan cara yang paling berpsikologi. Sa'ad bin Abi Waqqas memujuk ibunya masuk Islam. Jadi yang lain-lain tak boleh. Itu sebabnya seorang suami apabila isterinya disuruh cerai oleh ibunya, hendaklah diceraikan. Kan pening tu. Seorang ibu, ceraikan isteri kau tu, aku tak suka, kena cerai.
Ini yang penting. Tuan-tuan ingat sejarah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam datang melawat Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail telah pun berkahwin. Datanglah ke rumah. Tengok Nabi Ismail tak ada. Ke mana suami? Suami pergi memburu, dia kata. Bagaimana kehidupan kau sekarang? Susah, dia kata. Dia menantu dia, dia tak tahu yang datang tu menantu dia. Kata Nabi Ibrahim, kirim salam pada suamimu, pesan kepadanya, tiang itu hendaklah ditukar dengan tiang yang baru. Baliklah Nabi Ibrahim tadi. Tak berapa lama Nabi Ismail pun balik. Isterinya pun berkata, tadi ada orang tua datang berkirim salam dan ia berpesan tiang itu tukar tiang yang lain. Isteri tak faham. Kata Nabi Ismail, itu bapa aku lah tu, dia pesan supaya aku ceraikan engkau, dia kata. Cerai pasal ayah, arahan ayah. Dan kesilapan isinya ialah menceritakan kesusahannya kepada orang lain. Itu nundang tu. Isteri kalau sah, jangan cerita orang lain, diam-diam sudah. Macam mana hidup? Senang, makan senang, susah pun senang. Tak lama Nabi Ismail pun kahwin dengan Puak Jurhum. Kahwinlah dia. Dah kahwin, datang lagi Nabi Ibrahim AS. Mana suamimu? Suami saya pergi memburu dia. Bagaimana kehidupan kau sekarang? Alhamdulillah. Minum pun air sejuk, makan pun daging-daging kering. Kirim salam dengan suamimu, pesankan kepada tiang tu biarlah di situ. Itu. Baliklah Nabi Ibrahim tadi. Tak lama Nabi Ismail pun balik. Tadi ada orang datang kirim salam dan pesan tiang tu dari situ. Bapa aku lah tu, dia kata. Dia pesan kau tu duduklah bersama-sama aku. Arahan bapak cerai. Walau begini pun bapaknya lah samcing sangat kan. Sian budak tu. Maknanya biarlah berpatut-patutan arahan itu. Jangan kita menyuruh benda-benda yang tak sanggup diterima oleh anak itu. Sama dengan suami, jangan melarang isterinya untuk melawat mak bapaknya. Ada suami begitu, kau jangan balik mak bapak. Balik, jatuh talak. Kan pening orang tua tu. Ini suami samsing pula. Kita buat undang-undang biar berpadan, biar berpatutan dengan kemampuan orang yang diarah itu. Itu yang pertama. Kedua, hendaklah ia berdiri pada ketika berdiri ibu bapaan itu, kerana mentakzimkan akan dia. Undang-undangnya, bapak datang bangun. Takzim maknanya membesarkan, menghormati. Ejaannya ta'ain, takzim. Kalau di Jurumi dulu T-A, sekarang T-A-K, Z-I-M, takzim. Takzim mana apa? Mengkemetotkan. Itu kita. Al-qazmu dalam bahasa Arab majunya ialah awang kenit. Imlaq maknanya gergasi. Al-qazmu maknanya awang kenit. Jadi at-takzim mengawang kenitkan. Gitu. Jadi bangun. Kita bisa tambah sikit. Begitulah tetamu. Tetamu datang, kita bangun, menyambut ketibaan tetamu. Dan balik tamu kita juga, kita bangun menghormati baliknya tetamu itu. Kita ingat tu. Itu bab tetamu lah. Dan kita Waalaikumsalam, balik. Masuk. Tak kira tu. Bangun menyambut ketibaan tetamu. Balik pun kita bangun. Itu undang dia. Ni mak bapak sama juga. Sama dengan isteri. Suami lalu naklah bangun. Itu undang dia. Macam ada harapan. Kalau lalu pada ulit dia tidak. Itu undang. Itu undang dia. Kita akan masuk dalam bab suami isteri. Tidak ada orang terangkan benda ni sebenarnya. Tuan guru pun salah juga. Mana mak bapak lalu pun kita kena bangun. Tu. Dalam bab tamu pun, datang tamu rumah kita, anak dia tepi, undang dia. Tunggu arahan bapak. Angkat kawan, angkat. Itu undang dia. Isteri pun begitu. Suami lalu dia mesti bangun. Lalu depan suami naklah tunduk. Kita lalu depan kan tunduk. Untuk lalu depan ni, orang depan orang awam ni. Kan tu.
Depan suami pun kena tunduk undang-undang. Macam boleh? Tak ada harapan apa. Undang-undang. Maknanya menghormati suami itu. Itu dalam bab tu. Kita buka dalam kitab Muhimmah. Maknanya bagaimana menghormati suami. Jangan angkat suara. Walau salah bagaimanapun. Timbul perkataan tak adil. Mana ada kita kena marah boleh, dia tak boleh? Iyalah, macam pejabat juga. Pengarah dengan office boy. Pengarah, office boy datang lambat, pengarah boleh panggil. Asal datang lambat, motor rosak, boleh ada rasa. Besok pengarah terlambat, boleh office boy panggil. Puan panggil, asal lambat, boleh. Anda tak adil? Adil lah. Pasal kuasa yang ada padanya berbeza-beza. Suami isteri pun gitu juga. Kalau orang tiba kita silap sikit, dia marah boleh kita, yalah kita kan bawa arahan. Tapi suami itu boleh dinasihati oleh isterinya, itu lain orang dia. Boleh dinasihati, tengking jangan. Maknanya kalau mak jangan pun tak boleh, suami pun tak boleh ikut undang. Itu sebab itu dia masalah yang begini yang payah nak cerita. Pasal banyak orang tak mau nak terima. Sekian dimaklumkan. Habis. Jangan ketiga, jangan berjalan di hadapan ibu bapaknya. Jangan jalan belakang. Orang Melayu pula pantang. Lalu belakang habis ilmu mana pula lepas. Lalu di belakang. Maknanya jangan, jaga betul undang-undang. 3. Keempat, jangan ia mengangkatkan suaranya atas suara ibu bapaknya itu. Maknanya jangan menengking orang tua dengan angkat suara. Mesti melembutkan suara di hadapan orang tua. Jangan sekali-kali bercakap yang menyinggung perasaan orang tua. Sikit pun tak boleh. Ini kan soal daripada masyarakat soalan. Jangan sekali-kali bercakap yang boleh menyinggung perasaan ibu bapa. Kita kena ingat, kita akan jadi bapa pula. Bagaimana rasa kita apabila anak angkat suara? Kita pun tak boleh kata kama tadi nutudan, sebagaimana kamu buat, kamu akan dibuat begitu pula. Jangan buat. Orang tua ni jangan dimarah ni, diam. Dia marah angguk aje. Bodoh sikit. Jangan lawan. Jangan lawan, diam. Tak boleh pun. Dosa tu. Jangan menderhaka bapa-bapa. Menderhaka. Tuan-tuan ingat Abu Alqamah itu bukan salah, sangat sikit. Silap sikit. Mak pun silap, dia pun silap. Tapi menjadi pengajaran kepada kita. Makna Alqamah memang merupakan seorang yang sangat sayang kepada mak bapak, cukup sayang kepada ibunya. Tapi kesilapan itu tak disengajakan pun dikira bersalah. Kelima, apabila manggil ibu bapaknya akan dia, maka hendaklah jawab dengan jawab sopan, seperti jawabnya dengan beritahu akan membesarkan ibu bapaknya, seperti labbaik atau na'am atau sayyidi atau siti jika dengan bahasa Arab. Maknanya bahasa Arab ni labbaik tu lembut sangatlah. Maknanya bapak panggil, hendaklah menyahut dengan perkataan yang sangat lembut. Dalam masalahnya labbaik itu cukup lembut dah. Jadi dalam labbaik Allahumma labbaik itu makna ya saya datang dan saya taat. Tuan labbaik tu. Labbaik Allahumma labbaik tu. Maknanya na'am ya. Ya sayyidi. Maknanya itu sebagai menyahut panggilan orang tua. Orang Melayu iya lah. Ya ayah, ya ibu. Aku hajar tu. Apa ayah? Lagi kurang bagus. Ya, apa nyebuk ini? Lagi bagus. Gitu. Jadi nak kata labbaik atau na'am dalam bahasa Arab. Saya dengar orang Arab yang lembut-lembut ni sebut, dia memang panggil labbaik. Labbaik. Tapi orang Melayu dia panggil mak ni, mak. Arab tak, ibuku.
Gitu, ya ummi, ya abu, ya ayahku. Kita ayahku ni waktu surat tulis surat je kan, panggil tak mak bapak je. Arab tak. Itu sebabnya orang tak perasan. Ya sayyidi tu maknanya wahai tuanku. Kita panggil raja-raja tuanku tu asal Arab lah. Asal tuan je. Kan kita panggil orang tuan-tuan kan. Ku itu maknanya asal Arab sayyidi, wahai tuanku. Asal Arab semua ada pakai ku tu pakai. Ummi, wahai ibuku. Abu, ya bapakku. Akhu, ya saudaraku. Dia ada ku ujung tu. Dalam bahasa Melayu dia tak ada. Panggil bapak-bapak je. Pak, mak kan. Tapi orang Melayu dia ada bunyi orang sikit. Macam bapak, papa, mengadu. Jadi abah bahasa Arab sebenarnya. Abah Arab tu. Abah, dia abun, dia abah, wahai bapakku. Ummah, ibuku. Abah tu cakap Arab tu. Orang Melayu dia bapak. Macam Indonesia lah kan. Dia bapak, tak bapak. Itu itu kena nak ceramah Indonesia payah. Kalau ada orang awam dan orang ada ketua kantor kan, dia wahai yang mulia bapak dan kepala-kepala bapak begitu. Habis Jadi maknanya kalau bapak mak panggil, menyahut dengan cara yang paling baik, tidak menyinggung perasaan orang tu. Jangan tersinggung pun tak boleh. Kunci syurga mak pegang, bapak pegang syurga. Dia ridal walidain, ridha Allah fi ridal walidain. Keridhaan Allah kepada redanya mak bapak. Wasukhtullah fi sukhtil walidain. Marahnya Allah kerana marahnya mak bapak. Gitu. Jangan sekali-kali mak bapak marah, tak berkat hidupnya. Keenam, hendaklah sungguh-sungguh ia meliharakan atas menuntut keredaan ibu bapaknya itu daripada perbuatan dan perkataan, serta merendahkan dan menghinakan diri bagi ibu bapaknya itu. Jaga hormat sungguh, cari keredaan mak bapak, cari sayang bapak mak kepada kita. Cari dia punya keredaannya, kesenangan. Jangan sekali-kali membuat sesuatu yang tak disukai oleh orang tuanya. Kena gitu. 7. Jangan membangkitkan atas ibu bapa itu dengan sebab berbuat kebajikan bagi keduanya itu, dan dengan sebab meliharakan sekaliannya kerjaan bagi keduanya itu. Maknanya jangan kita membangkitkan kebaikan yang telah kita buat kepada orang tua itu. Saya bagi duit dah lepas cakap banyak orang tua ni. Tak boleh. Jangan. Itu sebabnya kita mak bapak minta duit kena bagi tu. Mak bapak minta duit kena bagi tu. Sebab kita waktu hidup kan ada apa sumbangan kita waktu orang tua tu hidup, dan apakah sumbangannya waktu ia meninggal dunia. Waktu ia meninggal dunia, sumbangan pertama sekali yang minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua orang tua itu. Ditulis juga oleh T.M. Siddiqui dalam Al-Islam mengenai ketaatan ibu bapa kita kepada mak bapak. Waktu meninggalnya, naklah kita minta Allah ampunkan dosa kedua mereka, dan juga kita sedekahkan sesuatu dan niatkan pahala kepada kedua orang tua itu. Itu kaedah. Kedelapan, bahawa jangan menelik pada keduanya itu dengan telik yang menyakiti akan keduanya itu, atau dengan telik marah akan keduanya itu. Makna mata kita, mata berbinar, mata depan orang tua tu tak boleh. Jangan nampakkan kemarahan kita kepada keduanya. Timbul juga ke? Tak boleh marah langsung. Orang tak betul? Tak betul pun tak boleh. Tak betul pun tak boleh. Boleh nasihat perlahan-lahan. Boleh nasihat orang tua tu perlahan-lahan. Jangan marah.
Jangan sekali-kali kita menasihat dia dengan menyinggung perasaannya. 9, jangan memasamkan muka pada hadapan bapa itu, sebab marah akan keduanya itu. Masam muka pun tak boleh. 10, jangan musafir melainkan dengan izin bapa itu, melainkan jika ada musafir itu kerana menaikkan haji yang fardu ain atasnya, maka iaitu tidak berkendak dengan izin ibu bapa itu, tetapi sunat ia minta izin daripada ibu bapa itu. Adapun musafir kerana naik haji yang sunat atau yang fardu kifayah, maka iaitu tidak harus melainkan dengan izin ibu bapa itu. Nak ke Mekah pun minta izin. Sunat kalau yang wajib. Kalau dia tak bagi, tak ikut, kena pergi juga. Menuntut ilmu. Kisah zaman dulu ada seorang pemuda nak ke Mekah, nak pergi mengaji. Maknya tak bagi, pasal maknya tak ada orang, seorang dia tinggal. Tapi dia tidak mengaji peduli orang tua tu, dia pergi juga. Pasal mengaji ni boleh tempat lain, boleh di kampung ni ada tempat mengaji juga, tapi dia nak mengaji juga di Mekah, kalau tak silap. Jadi dia jalan, singgahlah di sebuah masjid, tidurlah di masjid tu. Pemuda tadi ni dia pergi ke Mekah tanpa izin maknya. Akhirnya berlaku kecurian di kampung itu. Kecurian di kampung itu, orang yang mencuri itu lari masuk masjid, hilang dia masjid. Orang nampak yang tadi ni, kawan tadi tu tengah semayang, ditangkap. Dia kata ini budak ni bohong, dia buat semayang. Padahal orang mencuri dah lari tempat lain, orang tak nampak, gelap dalam masjid. Tangkap, entah macam tangkap, dipotong tangannya, dikerobik matanya. Hukum dulu hukum mana dapat tak tahulah. Bukanlah negara Islam tu, negara lain. Akhirnya mata dua belah pun dah tak ada. Kemudian dia arak orang. Ini balasan orang mencuri ini. Kata dia, jangan awak buat apa? Jangan awak isytihar saya begitu, saya tidak mencuri. Awak isytiharkan ini balasan orang lawan mak bapak mak dia. Ringkas ceritanya, hantar balik kampung dia. Pasal dulu ni waktu dia pergi, maknya sudah berdoa, fitnahkan dia. Pasal dia ni pergi tanpa izin mak bapak. Balik-balik diceritakan orang, anaknya sudah balik. Dia kata bukan anak aku tu. Kata dia orang situ tu, ini anak awak yang telah pun mencuri. Kata jangan cukup mencuri. Dia kata saya tidak mencuri, ini balasan orang lawan ibu. Barulah maknya ingat, peluknya anak dan matilah. Anak pun meninggal, ibu akhir juga meninggal dunia. Balasan kerana melawan ibu, walau dalam musafir sekalipun. Kerana musafir itu hukumnya fardu kifayah untuk ilmu tu. Ilmu yang fardu ain dituntut. Tapi dalam bab wajib, mak tak bagi pergi, boleh pergi. Itu nundangnya. Sama tadi ni, isteri nak ke Mekah nak buat haji, suami tahan, tak boleh pergi. Itu hukum dia. Itu kaedah. Maknanya itu benda yang wajib. Sama juga fardu ain. Isteri nak pergi mengaji, itu ilmu fardu ain. Suami tak bagi, dia boleh pergi. Hukumnya fardu ain. Sama dengan isteri tu nak pergi berubat, sakit, suami tak bagi, boleh pergi. Pasal berubat tu hukumnya fardu ain, wajib hukum. Ada suami pula pelik, tak bagi isterinya pergi berubat, pelik juga panggilnya. Itu ada kaedah-kaedah tu. Maknanya ada kaedah-kaedah yang luas dalam Islam ini. Best. Demikian lagi musafir kerana ziarah kepada anbiya dan aulia dan barang sebagainya, maka tidak harus melainkan dengan izin ibu bapa, tapi harus musafir kerana menuntut ilmu
dengan tiada izin ibu bapaknya, wallahul muwaffiq. Maknanya kata ilmu yang wajib tu ain boleh pergi tanpa izin. Sama kat tadi, isteri boleh tuntut ilmu tanpa izin suaminya, kan tuntut ilmu tu hukumnya wajib. Hanya kalau yang sunat tak boleh. Puas sunat pun tak boleh. Suami mesti diminta izin oleh isterinya kalau nak puasa sunat. Puasa Ramadan tak payah minta. Puasa sunat, bang saya nak puasa sunat hari ni, tak boleh. Tak boleh. Tahu? Ada hal sikit. Habis tu. Faslun fi adabis sahib ma'a sahibih. Ini suatu fasal pada menyatakan adab seorang yang bersahabat serta sahabatnya. Ini adab sahabat dengan sahabat, member dengan member. Bermula. Adab orang yang bersahabat itu beberapa perkara, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Bidatul Hidayah 23 perkara. Adab sahabat dengan sahabat 23. Banyak tu. Sama. Melebihkan ia akan taulannya itu atas dirinya dengan hartanya, seperti ia memberi akan taulannya dengan harta padahal dirinya itu berhajat kepadanya. Maka jikalau tiada kuasa akan dengan itu, hendaklah ia memberi akan taulannya yang lebih daripada hajat dirinya itu pada ketika berkehendak pada kehendak taulan itu. Maknanya kalau kawan mustahak sesuatu perkara, kita utamakan dia dulu. Sama makan juga. Kalau makan sedulang, bukan member tu, kita bagi kawan tu. Kalau orang tua dulu. Tu senang ke. Dan kita skor dulu kuah. Tengok lambat sangat orang tua ni. Tu. Senang sangat. Kita nak buat, kita angkat, kita beri. Kan ada orang yang lambat. Dan cepat kita angkat bagi dulu. Dan orang makan pula, kita mesti makan yang dekat dulu, yang jauh dulu. Itu nundang tu. Ini ke bab taulan pula begitu. Dia dulu. Kalau tak sanggup, apa yang lebih kita beri dia. Tu adab sahabat dengan sahabat. Kalau dia ada masalah, maulah nama. Kita ada kawan, kita ada sahabat. Banyak orang boleh berkawan, tidak ramai orang boleh bersahabat. Walaupun bahasa Melayunya berbeza dengan bahasa Arab, tapi itulah dia. Ada orang dia mentingkan diri sendiri, tidak rasa sayang pada sahabatnya. Waktu nak kenal sahabat, waktu susahlah. Ramai orang bersahabat, waktu senang. Waktu susah, sahabat pun hilang. Begitu. Yang satu. Dua. Kedua, bahawa menolong ia akan dengan dirinya akan taulannya itu pada segala hajatnya, atas jalan yang bersegera dengan tiada berkehendak taulannya itu minta tolong akan dia. Dia tahu dia ada masalah, jangan tunggu dia minta. Kita awal-awal memberi tolongan sebelum dia minta. Ada kawan-kawan yang segan nak minta, kitalah yang mendahulukan pertolongan kepadanya sebelum ia minta. Itu susah tu. Sebabnya terlihat dia, sahabat-sahabat Nabi begitu. Sahabat-sahabat Nabi, kan kita ingat bahawa apabila seorang sahabat bertamu di rumah Nabi, Nabi kata, kau nak bertamu aku, apa yang ada, apa pun tak ada. Ada diisytiharkan di masjid, siapa yang boleh mengambil tetamu saya ini. Sahabat kata saya, dia pun apa pun tak ada di rumah, tapi dibawa juga di rumah dia. Makanan pun tak ada, ni tetamu tak. Diberinya makanan yang sepatutnya anaknya makan, dia anaknya ditidurkannya untuk dimakan kepada sahabat menjadi tamu Rasulullah SAW tadi. Begitu. Sama juga Nabi dapatlah susu, satu tin susu. Kemudian Nabi mikirkan bahawa ada beberapa orang sahabat di masjid tu tak minum, tak makan lama dah. Nabi panggil Abu Hurairah,
ambillah susu ni wahai Abu Hurairah, engkau minumlah. Tetapi sebelum kau minum, engkau layan kawan-kawan yang lain dahulu. Sampai Abu Hurairah kata, tak minumlah sudah. Pasal ini orang 70 orang lebih ni, susistin. Dia lah layan kawan-kawan. Aku tengok susu tinggal sikit, dia kata orang main lagi. Sudah. Akhirnya cukup. Sekarang kata Nabi, engkau pula minum wahai Abu Hurairah. Aku minum sepuas-puasnya. Baru Nabi minum. Itu jangan itu. Maknanya rakyat dulu, baru pemimpin minum. Jangan pemimpin sapu dulu, rakyat pun tak dapat. Gitu. Sekian dimaklumkan. Itu sahabat barang. Satu hari dalam perang Khandaq, ada satu keluarga panggil, ya Rasulullah, isteri saya nak menyembelih kambing dan mengajak engkau makan, Rasulullah. Tapi jangan panggil orang lain, Rasulullah, tak cukup gitu. Tak apa gitu. Jangan sembelih kambing itu, biar aku sampai baru sembelih. Nabi pergi rumah orang tu, pegang kambing dan sembelih. Nabi panggil ke semua orang. Dipanggil sahabat yang menggali parit tu, datang makan. Kata tu rumah, habislah, tak cukup kali ni. Nabi tak senyap, dia makan. Apakah Nabi boleh buat gitu? Ke mana Rasulullah? Tak ke mana, senyap dia. Tak ada, tak buat begitu. Panggil semua, makan, cukup. Maknanya sahabat dengan sahabat. Jangan tinggalkan sahabat dalam masa susah ke dalam masa senang ke. Tu dia kaedah dia. Berapa dah? 4, 3 3. Ketiga, baru menyembunyikan ia akan rasa taulannya itu. Masalah sahabat kita, dia ada masalah, tutup mulut. Kan kawan kita tu, keburukan sahabat kita tutup, kebaikan dia cerita tak. Ini kawan baik pun tak rahsia macam mana. Kan 23 elok je kan, kawan lama. Habis siap berborak, balik seorang. Yang takkan siapa tu, kawan saya lama tu, jahat dulu tu. Sekejap dia cerita. Semayang baru ni, semayang tu dia baru tak semayang. Pecah cepat. Jangan sebut keburukan kawan. Kan kawan kita tu. Tu silap tu. Sekejap je, seminit je kawan bergerak. Dulu Samsin tu je, baru ini berkeserban tu, dia buat cerita. Mecah rasa kawan tu. Jangan. Maknanya sahabat kita, jangan kita ceritakan keburukannya kepada orang lain. Kita pun jangan cerita. Kita pun, kalau kita jahat macam mana pun, katakanlah dalam umur kita dah 40 dah baik dah kita. Dulu muda-muda teruk kita, kan, judi, menarak, jangan cerita. Ini saya baru ni baik, dulu saya pun jahat. Jangan. Orang akan dengar cerita, dia cerita orang lain. Dia cerita semalam, jahat tu dia kata. Salah kita juga. Jangan cerita. Keburukan kita jangan pecah juga. Dan keburukan sahabat kita pun jangan cerita. Jangan pecah rahsia. Ini suka pecah. Ada orang suka cerita. Sampai rahsia-rahsia pun habis diceritakan kepada orang lain. Senyap tidak rahsia. Pasal dia pesan, ini kita dua ni, yang seorang. Dia pun, kita dua habis kampung tahu. Itu. Dan keempat, bahawa menutup ia akan segala aib taulan itu. Kan sebab tadi. Keburukan kawan kita, nyap ni dah. Jangan cerita. Kelima, apabila mendengar ia akan seorang mencelakan taulannya itu, maka jangan disampaikan perkataan itu pada taulannya itu. Maknanya kita tiga. A ni kata sini jahat, jangan sampaikan pula Syanu kata kau begitu. Tak boleh. Dia panggil mengacung, menyampaikan sesuatu yang tidak baik. Aku mana tahu dia kata kau jahat je. Kan dah berkelahi orang tu. Jangan bercerita keburukan orang dengan perkataan orang. Kita pun gitu lah. Kita jangan cerita kalau tak confirm. Ada orang kata, ada orang kata. Yang dosa kita dosa kering itu. Kering dia dosa. Pas sedap-sedap borak. Ya, ada orang kata.
Siapa? Adalah orang kata. Siapa entah ada orang kata. Itu Ustaz. Mayang je ada mayang. Mayang kuat, malang kuat. Menceritakan kebaikan orang lain pun kuat juga. Tak seimbang. Ingat itu sejarah. Seorang sahabat masuk masjid. Nabi tu siapa lagi? Ahli syurga. Nabi kata. Besok pun Nabi sebut lagi. Besok sebut lagi. Sahabat lain kata, apa pula amalan kawan ni boleh masuk syurga senang-senang ni? Kawan tadi pun pergi ngintip dia. Baik tidur rumah dia. Bukan nak tidur, nak tengok apa amalan dia. Orang dulu. Pejabat tu tak tidur. Kawan tu dah mengengkur tidur. Tuan rumah dia tu, yang ahli syurga tu. Besok main subuh bangun, tahajud tak bangun. Macam mana boleh masuk syurga tahajud tak ada ni? Malam besok pun entah lagi tidak juga. Akhirnya tak sabar dia tanya. Dia kata, apa amalan kau ni sebenarnya? Yang Nabi confirm kau masuk syurga. Tak semain tahajud pun dia kata. Kata kawan ni, orang tahajud pun macam mana boleh ahli syurga? Tidak ada, aku tak ada buat apa-apa. Aku semayang biasa je, main bantu. Tetapi aku tak pernah mengatur orang, dia kata. Tak pernah cari salah orang, tak pernah menyusahkan orang. Itu ahli syurga. Mudah ahli syurga. Kita pula semayang malam pun rajin, mengumpat, boleh tahan juga. Itu masalah. Salah orang rajin. Selalu menyalahkan orang. Salah aja. Apa orang buat salah. Macam kes ni juga. Kes hari raya puas haji ni, macam-macam pendapat ada. Kan orang kata hari ni hari Rabu ni korban tak sah. Pasal Mekah hukuf hari yang ke hari Jumaat. Kan? Kita hukuf hari Sabtu. Mana sah dia kata. Kita kena ingatlah, dulu hari puasa tak ikut Mekah pula dia. Kita sekarang tengok anak bulan. Anak bulan tak nampak, anjak sehari. Jadi kita punya anak bulan pada hari pertama tak nampak. Jadi dua lah jadi ni pada orang Saudi. So dia anak bulan nampak. Jadi kita wukuf hari yang Sabtu. Kalau wukuf lah katanya, kan, kita ada wukuf. Puasa kita hari yang ke-9 Zulhijjah, hari Sabtu tu lah. Buat apa nak susah kepala? Susah. Dah lah orang kata puasa, orang tak kata puasa. Pasal tuan guru ramai sangat, kan payah. Sebab alim-alim lah tu. Jadi sekarang ni masalahnya ialah tak nampak anak bulan. Jadi kita puasalah hari Sabtu, hari raya, hari Ahad 10 Zulhijjah. Pasal kita Malaysia pun tengok bulan setiap bulan. Kita tak nampak macam mana. Itu pasal anak bulan dikira nampak satu hari bulan, tak nampak belum masuk lagi lah. Begitu keadaan. Habis sebab itu. Dia kata kalau orang cela kawan kita, jangan sambung. Dia selalu kena ikut ayat. Baik. Kena kita pertahankan kawan kita. Kita sokong. Kawan lama memang kena ikut, dia kata. Kan kita sokong lagi. Kan kawan kita tu, kawan baik tu, sahabat kita, sokong. Kita mesti mempertahankan sahabat kita. Dia tak kena ikut. Dia jangan-jangan nak bayar je duit. Bolehlah. Keenam ke? 7. Keenam, apabila menyampaikan seorang akan dia dengan perkataan taulan yang mencela akan dia, maka jangan didengar akan perkataan orang itu. Orang condemn kawan kita, jangan dengar. Jangan dengar. Diam-diam sudah. 7. Apabila mendengar ia akan seorang memuji akan taulan itu, atau mendengar sesuatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan itu pertaulannya. Orang puji dia, kita pun sokong, kita beritahu dia. Kan pasal dia muji di belakang, kau muji depan. Kita pun sampaikan sahabat kita untuk menyukakan hati dia. Boleh. Mencela tak boleh, puji boleh. Macam kita tengok ailan-ailan di kedai-kedai lah. Kalau sedap, beritahu orang lain, kan? Tak sedap, beritahu kami. Itu betul. Itu restorannya Lambang. Kita terbalik. Kalau tak sedap, beritahu orang lain. Tak sedap, kedai dulu. Kalau sedap, dipuji tuan dia. Sebalik. Habis. 8. Apabila berkhabar taulan itu akan dia, maka hendaklah ia sungguh
ia mendengarkan akan khabarnya itu. Nak tahu cerita apa khabar dia, apa khabar sahabat kita, sihat ke, sakit ke, susah ke, senang ke, bersungguh-sungguh nak tahu. Itu sebab kita nak tanya khabar tu. Macam apa khabarnya? Gitu. Mana nak tahu apa khabar sahabat itu. Itu adab dia. Sebab ini kan hukum syarak, makna kan dapat pahala tu. Kan dalam bab Islam kan lain sikit. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak orang Islam kepada orang Islam ada 6 pokoknya. Pertama, kalau jumpa beri salam umpamanya. Kedua, nasihat, minta nasihat. Yang ketiga, dia bersin. Alhamdulillah kita doakan yarhamukallah. Begitu. Minta utang bagi. Gitu. Ini undang dia. Minta utang kena beri utang. Dan kalau lambat bayar, kita tangguhkan pembayar itu, dapat pahala lagi. Katalah kita pinjam dia 10,000. Bulan 6 saya bayar. Sampai bulan 6 tak boleh bayar. Minta maaf, saya duit tak ada. Tak apa, bulan 8. Tiap-tiap 2 bulan ni, tiap hari 2 bulan kita dapat pahala memberi ia 10,000 ringgit satu hari. Pahala 10,000 ringgit tu, menangguhkan itu. Katalah 2 bulan, bermakna kita bersedekah dengan dia 10,000 ringgit satu hari. Nampak? Nak sedekah 10,000 sehari takkan boleh. Nangguhkan itu. Kalau dia tak bayar, kita bertenang. Jangan kita ceritakan kepada orang lain keburukan orang yang berhutang. Jangan kita minta cara keras. Kan ada hadis sebut, hendaklah minta hutang cara yang paling lembut. Pasal apa? Itu psikologi dia. Kalau kita keras, dia tak nak bayar, habis. Nak minta akan datang, tak minta dah. Kan malu nak minta, hubungan dah putus. Betul. Yang bagus kita bagi lagi 10,000. Yang kaya masa lapang, pinjam dah lagi. Begitu. Dia keras, putus hubungan, putus, habis. Sahabat gitu. Khabar sahabat kita tu, kita ada tanya. Dalam zaman moden kan bagus, kita ada telefon sedang, kita ada SMS. Sebabnya hari raya kita nak ziarah kawan kita ni memanglah tak ada masa. Orang ramai, tak terpergi rumah. Ada SMS, ucap selamat hari raya, mudah-mudahan umur panjang, luar rezeki. Kan berhubungan kan itu. Nak pergi rumah dia, cakap pergi dah. Untung lagi, pasal dulu kekat RM1 satu, envelope lagi, stamp lagi, tak sampai lagi. SMS 10 sen 20 sen. Hubungan baik. Kadang-kadang kita terlupa tak hantar sepatah pun, jadi hubungan tak baik. Jadi moden yang kena persahabatan lagi kokoh, pasal alat-alat kemudahan terlalu banyak. Jangan lupa tu. Masuk awal Muharram, ucap selamat Muharram. Ucap selamat tahun baru, tahun tak 2007 jangan buat selamat, ini Kristian punya. Tak boleh. Maknanya awal Muharram kita buat, standby dah, wording dia siap dah, hantar je. Kan sekarang hantar 10 hantar 10, kan 100 hantar sekali. Itu jangan lupa tu. Perhubungan, orang pun suka, ingat je. Kena saya dah ada hantar selamat hari raya baru ni, kan ada rasa bangga tu. Jangan lupa. Yang keberapa? 9. Meninggalkan ia akan berbantah dengan taulan itu. Jangan bertekak. Bertekak kan. Kan dalam hadis, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun falahu ajran. Barang siapa meninggalkan pertengkaran tapi dia memang betul, dapat 2 pahala. Man tarakal mira'a wa huwa mubtilun falahu ajrun wahid. Barang siapa meninggalkan pertengkaran, dia memang tak betul, tekak apa lagi, dapat pahala 1. Itu. Maksudnya kalau betul dia tak tekak juga, dapat 2 pahala. Tak betul, memang tak betul pun, tekak pun tak guna, dapat 1. Ada jenis orang dia tak betul pun nak betulkan juga. Dia salah nak betulkan juga. Macam ini orang degil. Satu kawan 2 orang sahabat jalan padang pasir. Tengok
satu benda terbang. Bukan, satu benda tengah padang pasir tu. Kawan tu kata, kambing tu. Bukan, burung dia kata. Kambing. Tidak, burung. Bum, terbang benda tu. Kan burung? Tak, itu kambing terbang. Tu orang degil tu. Nak tekak juga. Dia tak mau mengalah. Dah terbang tu benda kambing tu. Yang ke-berapa? Yang ke-10. Apabila memanggil ia akan taulan itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia dengan dia. Maknanya nama yang bagus-bagus, jangan nama gelaran-gelaran yang pelik-pelik yang tak suka. Jangan panggil nama kawan kita yang pelik-pelik. Sebenarnya bukan kawan, anak kita pun jangan. Anak kita makan banyak, jadi dia akan pak lahap kan. Kan susah dah besar sekarang payah. Susah. Itu sebabnya nama-nama pun elok namanya Rosita, dipanggil Iton. Dah tua-tua kan payah. Itu kan Iton tu kan bagus di si manjanya kan. Dah tua-tua boleh Iton. Buruk orang bunyi. Itu gelaran yang pelik-pelik. Kawan-kawan pun itu. Elok namanya Mustafa. Dipanggil Mustapek pula. Itu terbalik. Waktu muda-muda kecil suka-suka lah. Dah tua-tua kan susah. Itu sebabnya wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil sahabat dengan gelaran yang pelik-pelik. Tu. Nabi panggil sahabat yang pelik-pelik tapi nama yang suka sedap. As-Siddiq bagus nama tu. Gelaran yang elok. Al-Faruq kan elok nama gelaran dia tu. Sayyidina Uthman Dzun-Nurain gelaran dia. Dzun-Nurain. Pasal Sayyidina Uthman kahwin dua anak Nabi. Dua-dua meninggal. Dzun-Nurain mempunyai dua cahaya. Kahwin anak Nabi, Ruqayyah dan Ummul Kalsum dua meninggal. Jadi digelaran Dzun-Nurain Sayyidina Uthman. Itu kedah dia. Kita panggil kawan kita panggil nama elok-elok, jangan pelik-pelik. Berapa dah? Kemudian yang ke-11. Apabila melihat ia kebajikan taulannya itu akan dia suatu dari kebajikan, maka hendaklah ia syukur atas perbuatan itu. Maknanya diberi suatu terima kasih. Jangan lupa terima kasih tu. Terima kasih jangan lupa. Terima kasih kecil je terima kasih ni, tapi nilai dia tinggi. Terima kasih. Sama juga kita dengan isteri kita sebenarnya. Isteri kita kalau masak sedap, terima kasih. Jangan lupa. Agak-agak pernah buat agak-agak sedap makan, terima kasih Tak ada, tak sedap dia bising. Sedap dia senyap dia. Alhamdulillah. Bila tak sedap dia bising. Lauk tak sedap, mentah nak mampus macam-macam. Isteri pun kena terima kasih juga. Kawan-kawan pun kena terima kasih. Ya. Ke-13, bahawa menegahkan akan seorang mencela akan taulan itu pada ketika ia ghaib, seperti menegahkan ia akan seorang mencela akan dia. Maknanya kita jangan biarkan sahabat-sahabat orang lain mencela sahabat itu. Jangan biarkan. Kita mesti pertahankan sahabat itu, tutup aib dia. Waktu dia ghaib ni maknanya bukan hilang ya, ghaib ni tak ada di sini maknanya. Kena faham bahasa Arab tu. Sama sama yang ghaib. Banyak orang fahamkan ghaib ni orang tu hilang, bukan hilang dalam sungai. Bukan. Ghaib ni memang tak. Lawan ghaib tu hadir. Hadir tu ada di sini, ghaib tidak ada di sini, itu maksudnya. Bukan ghaib tu hilang. Banyak bila orang semayang hanya dalam sungai, tak boleh semayang jenazah. Ini semayang ghaib ni. Ghaib tu maknanya dia mati di England tu, mati di Kelantan tu. Kita boleh semayang ghaib di sini. Itu mana ghaib tu, ghaib tu hilang. Orang Melayu ghaib tu hilang. Tu. Jadi waktu Najasyi meninggal dunia, Nabi semayang di Madinah. Mayang ghaib tu bukan hilang orang tu, dia meninggal di Habasyah. Nabi ada di Madinah. Tapi ada mazhab tak boleh sebab pasal apa? Nabi tu dia semayang jenazah tu, Allah Taala angkatkan jenazah Najasyi tu, Nabi nampak dari jauh. Itu pendapat Syafi'i tak. Sebab itu kita ni semayang, dia tak di situ. Kita boleh semayang jenazah waktu orang telah siap selesai mandi dan semayang, kita boleh semayang.
Kalau dia mati sungai, tak jumpa jenazah, tak dimandikan, tak boleh sembah jenazah. Nampak ya dah? Tu raib tu. Bukan raib tu hilang. Kalau kita sekolah, dulu sekolah dalam kelas, Hamad hadir, ada lagi. Ali raib, tak datang tu. Bukan hilang. Jangan faham, hilang pula macam tu tak. Raib maknanya tak datang. Orang Melayu raib hilang. Orang Melayu salah. Ruyuk dia kata. Pandai orang Melayu, kesian orang Melayu. Ke-14, bahawa memberi nasihat ia akan taulannya itu dengan sindiran atau dengan perkataan yang lemah lembut apabila kehendak akan demikian itu. Sahabat kita ni buat tak betul, kita nasihat dengan cara yang paling lembut. Jangan kita keras, putus hubungan. Jangan kita keras-keras. Sahabat kita ni buat maksiat, sahabat kita tu, kita nasihat yang paling baik sekali. Apa kata kalau awak tidak buat maksiat lagi? Apa kata? Kalau tegas dia, sudah kau masuk surga seorang. Apa dia nak kata? Nak kau senang waktu pun tak apa. Tak pening kita. Nasihat orang. Macam kita nak nasihat orang paling susah sekali. Orang yang buat maksiat tu sebabnya Allah pesan, wahai Musa, wahai Harun, kau pergi jumpa Firaun. Cakap lembut-lembut. Firaun pun kena lembut. Faqula law qawlan layyina. Cakap wahai Musa, wahai Harun, jumpa Firaun, cakap lembut-lembut. Firaun pun lembut. Satu hari, satu orang ni bernasihat kawan dia, keras. Kawan tanya, aku dengan Firaun ni mana hebat? Dia kata. Kawan tanya, kata tu Firaun ni hebat, Firaun pun kena lemah lembut, aku lagi lembut lah, dia kata. Tu Allah perintahkan ni Musa lembut-lembut dengan Firaun. Firaun kan hebat, keras, mana dengan aku lagi lembut lah, dia kata. Firaun dah teruk sangat. Sama satu hari Firaun pula datang iblis rumah dia. Iblis datang rumah Firaun, kata Firaun, siapa pula datang rumah aku ni? Kata iblis, tak kenal aku, member lama. Kata Firaun nak tanya soalan sikit. Dia ada kau ngaku ni mana yang paling hebat sekali? Firaun tanya iblis, kau ngaku ni siapa yang paling hebat? Sebelum kau lah hebat. Kata iblis, Firaun hebat. Pasal kau berani mengaku jadi Tuhan dia tu. Aku pun tak berani. Mana Firaun hebat pada iblis, dia berani mengaku jadi Tuhan. Gitu Pak. Ini Firaun pun kena lembut. Yang hebat Firaun. Kita dengan sahabat kita dengan lembut. Cara yang paling lembut atau sindiran yang paling lembut sekali. Kemudian yang ke-15, bahawa maafkan ia akan segala kesalahan taulan itu dengan jangan ia tempelak akan dia. Maknanya kesalahan-kesalahan yang silap-silap cepat-cepat dimaafkan saja. Jangan disimpan dalam hati kesalahan sahabat kita tu. Jadi selesai salah. InsyaAllah sambung yang ke-16 sama akan datang. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam ya. Yang agak dengan ibu bapa tu. Ya. Dengan ibu mertua, ibu bapa mertua macam mana? Ibu mertua kita tu ibu kita. Sama juga. Sama mak tiri sama. Pasal ibu mertua itu haram nikah kita selama-lamanya. Tetap mak kita. Itu kaedah fiqh. Kalau kita akad nikah saja dengan isteri kita itu, akad nikah saja, petang kita cerai, tak sempat bersama, mak mentua tetap mak mentua selama-lamanya. Tak nikah dengan mak mentua tu. Akad nikah saja, tengok mak mentua lawa pula. Pindah pun tak boleh. Itu kaedah dia. Mak mentua tetap mak mentua setelah akad. Bercerailah petang tu pun, mak mentua dia selama-lama, tak boleh pindah mak mentua tu. Berbeza dengan anak tiri. Anak tiri kalau akad nikah saja, belum jadi anak tiri. Dia bercerai saja dengan mak tiri dia, dia pinang anak. Anak tiri dia boleh nikah. Setelah akad nikah dengan mak dia, kan, tengok mak ni dia nak dara lawa pula. Dah maaf lah, cerai dulu.
nikah anak dia, hukum harus. Tapi beredarlah apa namanya tadi ni, bukan dah. Tapi mak mentua tak boleh. Jadi mak mentua kita hormat macam mak kita juga, sama mak tiri. Banyak orang silap, mak tiri dia tak layan. Mak tiri tetap, pasal mak tiri haram kita nikah dengan mak tiri. Bukan dah. Selama-lamanya dalam fiqh haram menikah dengan isteri bapa mak tiri lah tu. Banyak anak dia hormat mak tiri dia. Bapa dah meninggal, kaedah gitu Islam, meninggal, kahwin mak tiri. Ada anak-anak tak setuju. Mana boleh, ini mak dia. Dia terima kasih mak dia pasal mak dia itulah yang akan jaga bapa dia. Tu jangan lupa tu. Banyak orang silap, dia benci mak tiri dia. Kan isteri bapa dia tu, saudara dia tu. Hal tersangka kan dapat bapak dia mati. Tu kita. Ya. Jadi mak tiri tetap mak tiri, tak boleh kita hormat mak tiri. Tu kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasahihal muamalah fi ma bainana bainaka ala sunnah. وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.